Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS 16 Januari 2021. Anda bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Salasa Safian, ikuti berita ini. Baik, kita mulakan dengan perkembangan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dikuatiri lemas Khamis lalu ketika cuba menyelamatkan teman wanitanya. Untuk perkembangan lanjut, wartawan TVS Akmal Saleh bersama Fikri Razak ada laporannya. Yang dikuatiri lemas dalam kejadian Khamis lalu ketika mencuba menyelamatkan teman wanitanya telah ditemui hari ini kira-kira jam 12.05 tengah hari tadi, kira-kira dalam jarak 2 batu nautika di Sungai Lajim. Diharapkan pihak ahli keluarga mereka bertabah dan terima kasih kepada anggota-anggota yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat selama 3 hari ini. Mangsa Awangku Sahibul Aulia Awang Sazali 33 tahun ditemui di Sungai Lajim, Kampung nombor 5 selepas 3 hari operasi mencari dan menyelamat SAR dilaksanakan. Menurut Pengarah Bomba dan Penyelamat Negeri, Hirudin Rahman, kejayaan ini adalah hasil gerakan bersepadu dan terancang pasukan SAR dengan mengambil kira arus sungai ketika kejadian. Alhamdulillah kita berjumpa dalam rondaan pagi inilah yang mana kita buat SAR integrasi lah antara pihak polis, APM, bomba sekalian dengan menggunakan tambahan aset kita dan juga kita scouting sepanjang sungai ini dan juga perkiraan pergerakan air dan juga kita tepi sungai. Alhamdulillah lah kita dalam proses pencarian kita berjumpa satu mayat terapung bersama dengan rumpai-rumpai daun yang timbul dan kita periksa tadi kita dapat di satu jasad manusia lah. Katanya kawasan pencarian lebih tertumpu berhampiran lokasi kejadian kerana dikuatiri mangsa tersangkut di batu atau dahan kayu. Kata orang kita perluaskan kawasan lah sebab berdasarkan pada tepi tebing yang kita dah cari semalam dan kita khawatir ada mangsa tersangkut lah. Tapi dia tadi clear tadi, jadi kita bawa ke sini dan kita laksanakan diperluaskan sehingga ke peringkat sampai ke baraj tadi kita buat nak supaya takut dengan kelajuan arus ni kemungkinan possible berdasarkan kes-kes sebelum ini kita dapati mangsa sampai ke baraj dengan kelajuan air yang sama, tapi itulah kita buat cross zigzag keadaannya. Alhamdulillah saya sendiri mengetahui bot tadi kita terjumpa, alhamdulillah lah. Tambah Hirudin, mayat kemudiannya dibawa ke Pusat Kawalan Bomba di Jambatan Tun Abdul Rahman Yaakob untuk proses pengecaman awal sebelum diserahkan kepada pihak polis. Dalam insiden sekitar jam 12.57 tengah hari pada Khamis, mangsa dikatakan terjun dari jeti Medan Selera Kubahria untuk menyelamatkan teman wanitanya yang terjatuh ke dalam sungai tersebut. Bagaimanapun, wanita berusia 27 tahun itu berjaya diselamatkan oleh pekerja tongkang yang berada kira-kira 50 meter dari lokasi kejadian. Dalam perkembangan sama, abang kepada mangsa Awangku Indra Bijaya Awang Sazali memohon orang ramai terutamanya pemilik media sosial supaya berhenti membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian ini. Dalam media sosial itu tolong jangan membuat spekulasi yang bukan-bukan. Benda yang terjadi ini bukan yang kita mahu. Tolong jagalah aib kedua pihak. Itu saja yang saya mohon. Menurut Awangku Indra, mangsa merupakan adik bongsu dari 7 beradik dan kali terakhir melihatnya adalah pada hari kejadian. Bagaimanapun tegasnya lagi, kesemua berita yang tular sebelum ini adalah tidak benar dan sekiranya terdapat pihak yang mengetahui perkara ini, mereka diminta untuk tampil ke balai polis untuk memberi keterangan. Spekulasi harap kita orang jangan mengolah macam-macam. Kita orang si tahu kisah sebenarnya, mungkin kita orang tahu, tolong tampil ke balai membuat report polis. Dia ajak yang kami minta. Keadaan banjir di Sarawak kini mula reda. Malah jumlah mangsa banjir turut menurun setakat jam 6 petang tadi berbanding 3,780 orang yang direkodkan pada jam 12 tengah hari tadi. Untuk maklumat lanjut, kita bersama rakan kita Priscilla John untuk perkembangan terkini statistik banjir di Sarawak. Persilakan Pris.
Berada di studio City One sekarang ini dan situasi banjir negeri Sarawak sehingga jam 5 petang ini terdapat pengurangan sebanyak 21 buah pusat pemindahan sementara PPS berbanding pada jam 12 tengah hari tadi. Hanya 3 bahagian yang masih menempatkan mangsa banjir iaitu bahagian Kuching, Serian dan juga Miri. Daripada 22 buah pusat pemindahan yang masih dibuka yang menempatkan seramai 639 keluarga dan 2,414 mangsa. Bahagian Kuching mempunyai 11 buah pusat pemindahan sementara iaitu terdiri pada 323 keluarga dan 1,328 mangsa, manakala di bahagian Serian 10 pusat pemindahan sementara, 315 keluarga dan juga 1,079 mangsa, dan di bahagian Miri juga terdapat satu buah pusat pemindahan, satu keluarga dan juga 7 mangsa. Dengan ini saya mewakili TVS ingin menasihati orang ramai supaya sentiasa berhati-hati terutamanya pada musim banjir dan juga fenomena air pasang besar. Selain itu, orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kerana sekarang kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Baiklah, sekian saja laporan pada saya Prisla John bersama juru kamera Faitullah Morni ingin melaporkan untuk TVS dan segala perkembangan akan kami kongsikan bersama anda di TVS dari masa ke semasa. Kita kembali ke studio City One bersama Lukman dan juga Selasiah Safian. Silakan. Okey, terima kasih Priscilla yang berada di lokasi. Baiklah, kita beralih ke berita seterusnya. Orang ramai dinasihatkan berhati-hati ketika melalui jalan Grogol Bauk Lundu akibat kejadian tanah runtuh yang merosakkan separuh daripada jalan dua hala tersebut. Kejadian itu mengakibatkan kesesakan jalan raya berlaku sepanjang hampir 3 km dari kedua-dua arah. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Ginep, kejadian tanah susur itu disedari bermula pada 13 Januari lalu. Pergerakan tanah itu disedari 4 hari lalu sehingga hari ini bencana itu semakin teruk dengan keadaan cuaca hujan berterusan dan mengakibatkan tanah runtuh berlaku. Namun kerja-kerja baik pulih sedang dilaksanakan dengan segera melibatkan pihak bertanggungjawab antaranya Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Telekom dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Beliau turut menasihatkan pengguna jalan raya untuk berhati-hati ketika melalui jalan tersebut terutama ketika waktu malam. Kenderaan berat seperti lori turut ditegah dari menggunakan jalan tersebut kerana struktur tanah yang masih tidak selamat. Setakat ini, sebahagian jalan tersebut masih boleh dilalui sehingga kerja-kerja baik pulih selesai sepenuhnya dalam tempoh terdekat. Kes tanah runtuh di kawasan itu telah dimaklumkan kepada pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS Daerah Bauk dan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak untuk tindakan lanjut. Baiklah, untuk perkembangan lanjut laporan di Bauk, rakan setugas Odlin Caterni sekarang ini berada di talian. Mungkin boleh kongsikan perkembangan terkini keadaan banjir di Bauk. Silakan Odlin. Ya, baik Selasiah. Untuk perkembangan banjir terkini di Bauk, syukur ia kini sudah surut. Banjir di Bauk dilaporkan surut sejak pagi Jumaat, di mana pada hari sebelumnya, iaitu Khamis, keadaan banjir di Bauk amat teruk sekali sehingga menyebabkan banyak laluan terputus. Antara yang boleh diambil contoh ialah banjir yang berlaku di Simpang 4, lampu isyarat kan tiada kenderaan boleh melaluinya akibat air banjir yang tinggi dan juga arus yang deras. Keadaan itu bukan sahaja menyusahkan ramai pihak namun juga membahayakan nyawa orang awam. Oleh kerana itu juga, saya sebagai salah seorang penduduk di Bauk, saya mendapati maklumat daripada penduduk di sini sendiri di mana kebanyakan ahli keluarga mereka yang keluar bekerja pada 11 pagi terpaksa bergegas pulang ke Bauk setelah mengetahui keadaan banjir yang semakin meningkat kerana mengkhawatiri diri mereka tidak dapat pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. Menurut Adun Tasik Biru, Datuk Henry Ginep, Bauk merekodkan seramai 865 mangsa banjir dan sebanyak 18 PPS telah dibuka bagi membantu mereka. Dan difahamkan juga turut berlaku kejadian tanah runtuh di Bauk. Malah ada juga jalan yang terputus hubungan menyebabkan kesukaran pergerakan kenderaan. Mungkin Odin boleh ceritakan mengenai keadaan.
Baik mengenai tanah runtuh di daerah ini, antara jalan yang paling mencabar adalah Jalan Bauk Lunduk kerana terdapat beberapa tanah runtuh yang berlaku di sepanjang jalan ini. Keadaan tanah runtuh di jalan ini menyebabkan hanya satu lorong sahaja yang dapat dilalui. Bukan itu sahaja, sejak berlakunya hujan lebat yang berterusan bermula Selasa, keadaan tanah sangat tidak selamat kerana bila-bila masa sahaja boleh runtuh dan keadaan tanah runtuh cenderung untuk terus berlaku sekiranya tiada tindakan diambil. Bagaimanapun hari ini kerja-kerja baik pulih sudah pun dilakukan sejak awal pagi tadi. Namun kesan daripada kerja-kerja pembaikan ini sudah tentu berlakunya kesesakan lalu lintas bagi mereka yang ingin ke Pasar Bauk ataupun ke Kuching. Kesesakan lalu lintas ini dipercayai berlanjutan dari pagi sehingga ke petang kerana hanya satu laluan sahaja dapat dilalui. Oleh yang demikian, menurut Adun Tasik Biru lagi, dalam posting Facebooknya petang tadi, pihak berkenaan terpaksa menutup sementara laluan Jalan Bauk Lunduk bagi memudahkan kerja-kerja baik pulih dijalankan dengan secepat mungkin. Okey. Selain itu juga Odlin, saya difahamkan bahawa bekalan elektrik di Bauk juga terganggu. Jadi bagaimanakah keadaannya? Syukur sekarang sudah ada bekalan elektrik. Saya sendiri bersama keluarga sempat merasa pengalaman terputusnya bekalan elektrik di sini akibat tanah runtuh. Pada Rabu sekitar jam 11.30 malam, kami terputus bekalan elektrik sehinggalah mendapatkannya semula pada sekitar jam 11 malam pada Khamis. Ini menjadikan kami terputus bekalan elektrik selama 24 jam lamanya. Seterusnya terputus lagi bekalan elektrik pada Jumaat sekitar jam 11 pagi sehinggalah mendapatkannya kembali pada sekitar jam 6 pagi tadi. Ini juga disebabkan oleh tanah runtuh akibat hujan lebat yang berlanjutan berlaku. Bekalan elektrik ini terputus telah memberi kesan sehingga ke kawasan Lunduk, Sematan dan Teluk Melanong. Okey, baiklah Odlin. Terima kasih atas laporan itu tadi. Okay. Diharapkan Odlin sentiasa berhati-hati. Okey, baiklah. Kita beralih ke berita seterusnya. Lagi perkembangan banjir di Sarawak. Jalan utama Matu Daruk kini sudah boleh dilalui kenderaan selepas tren banjir di kawasan itu didapati menunjukkan penurunan sejak Jumaat. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Darul, Muhammad Nur Abdullah, cuaca cerah tanpa hujan pada Jumaat menyebabkan paras air sungai surut dan laluan kampung yang terjejas di Darul kini sudah boleh digunakan. Bagaimanapun katanya air masih melimpah di atas jalan kampung setinggi kira-kira 0.6 meter namun keadaan masih terkawal. Beliau berkata langkah berjaga-jaga juga masih diambil dengan pemantauan diteruskan daripada semasa ke semasa. Pasukan Bomba dan Penyelamat Darul melakukan pemantauan bermula jam 11.20 malam pada Jumaat yang melibatkan kawasan Pasar Darul, Sungai Darul, Kampung Tengah Darul, Kampung Pantrai dan Jalan Utama Matu Darul. Sehubungan itu, beliau mengingatkan penduduk supaya sentiasa berwaspada dan perlu berjaga-jaga sekiranya paras air terus meningkat. Malah katanya paras air banjir yang sukar diramal boleh mendatangkan bahaya terutama kepada kanak-kanak yang bermain air banjir. Tambahnya sebagai persediaan, anggota Balai Bomba dan Penyelamat Darul juga sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Isteri Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Hajah Jumaini Tun Tuanku Haji Bujang turun padang bagi melakukan gotong royong memasak makanan sebanyak 300 paket untuk mangsa banjir di beberapa pusat pemindahan sementara PPS. Beliau bersama ahli jawatan kuasa PKPJ Pawai Satok dan Exco PBB N8 Satok melakukan aktiviti memasak itu di Pusat Kebajikan Datuk Amar Jumaini Tun Tuanku Haji Bujang sebelum diagihkan kepada mangsa banjir di PPS Kampung Segedup, SK Rakyat Bol Hasan serta penduduk yang terjejas di Kampung Sungai Maung, Kudai Lama dan Kudai Baru. Kerajaan turut memberikan sumbangan kepada PDK Seri Satok yang disampaikan oleh Datuk Haji Ibrahim Baki mewakili Ketua Menteri Sarawak kepada penaung PDK Seri Satok Datuk Amar Jumaini Tun Tuanku Haji Bujang. Dalam pada itu, pihak swasta turut tampil menghulurkan bantuan kepada mangsa yang terjejas banjir.
Bagi bersama meringankan bebanan susulan banjir yang berlaku, sebuah syarikat logistik di Kuching serah sumbangan kepada 200 penerima di beberapa kampung di Petrajaya. Ketua Kaum Kampung Lintang, Wan Yusof Wan Razali berharap lebih banyak pihak tampil membantu mangsa-mangsa banjir. Sementara itu, mangsa banjir mengambil peluang cuaca baik hari ini untuk membersih rumah dan peralatan terjejas. Selain itu, mereka juga membuat persiapan berdepan banjir seterusnya ekoran cuaca tidak menentu. Met Malaysia menjangkakan hujan akan berlaku di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang, Sarawak. Mudah banjir naik lagi. Mungkin kami orang dah bersedialah mau angkat barang, pindah barang ke tempat yang tinggi lah. Tapi kami rasa munnya dah terlalu gila tinggi. Kami pun kami terpaksalah pindah ke rumah mak mereka nak tempat tinggi. Tapi barang kami terpaksalah munggahnya tinggi-tinggi supaya si kena banjir. Macam kapet kami pun dah basah nak. Dulu kita si bersedia, kita si tahu. Jadi kini tu apabila kita dah tahu banjir tu takut ada lagi 2-3 hari tu nak paksalah kami atau barang kami ke tempat yang tinggi lah. Setakat ni sebab rumah pun area sungai kan, dekat dengan sungai. So kita orang dah alih-alihkan barang lah dari bilik. Sebab tak adalah naik sampai tinggi sangat. Dekat situ dengan sini je. Tapi dah keluarkan barang-barang macam barang-barang yang patut dah keluarkan ke atas. Walaupun keadaan mulai reda, namun masyarakat diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga kerana Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca waspada kerana hujan lebat dijangka akan berlaku di beberapa kawasan di Sarawak sehingga Isnin ini. Dan menerusi tinjauan saya, rata-rata penduduk di kawasan yang terdedah dan terjejas akibat banjir ini telah pun bersiap sedia untuk memindahkan barangan mereka ke tempat yang lebih selamat. Ingat, sediakan payung sebelum hujan. Laporan Akmal Saleh bersama juru kamera Fikri Razak untuk TVS. Kita beralih ke perkembangan COVID-19. Malaysia mencatatkan 4,029 kes positif COVID-19 pada Sabtu dan ia merupakan rekod tertinggi bagi kes harian setakat ini. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes kumulatif di negara ini meningkat kepada 155,095 kes. Sementara itu, Sarawak merekodkan 69 kes positif baru pada Sabtu yang dikesan di Kuching, Bintulu, Karawit, Miri, Maradong, Asajaya, Selangau, Lubuk Antu, Samarahan, Sarike, Simunjan dan Sebau. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 2,049 kes. Setakat ini terdapat 7 kluster yang masih aktif di Sarawak. Manakala status kes COVID-19 di dalam wad pengasingan hospital, terdapat 11 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak dan Hospital Zibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge meningkat kepada 1,148 orang atau 56.03% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Daerah Simunjan dan Asajaya telah bertukar status dari hijau kepada status kuning setelah sejumlah 3 kes baharu dikesan melibatkan kes jangkitan tempatan di 2 daerah ini. Sementara daerah Kuching, Sibu dan Miri kekal berstatus merah dengan sejumlah 672 kes jangkitan tempatan dilaporkan di 3 daerah ini dalam tempoh 14 hari lalu. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di bahagian lain di negeri Sarawak. Perintah akan berkuat kuasa selama 14 hari bermula 18 hingga 31 Januari ini. Manakala di Sibu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan dari 16 hingga 29 Januari juga untuk tempoh yang sama. Pengerusinya Dato' Amar Douglas Ugahambas dalam kenyataannya berkata ia susulan peningkatan kes positif COVID-19 di Sarawak.
Keputusan itu dibuat selepas dipersetujui dalam mesyuarat yang diadakan pada Sabtu. Menurutnya, prosedur operasi standard PKPB di bahagian lain di negeri ini akan dimaklumkan kepada orang awam pada 17 Januari. Pengusaha kedai cermin mata dan lobi layan diri yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP boleh dikenakan amaran, kompaun serta penutupan premis perniagaan. Demikian amaran dikeluarkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam kenyataannya pada Sabtu. Tegas beliau, sekiranya pematuhan SOP gagal mencapai tahap memuaskan, kementerian akan mengambil tindakan drastik termasuk mencadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk menutup kembali operasi industri tersebut sewaktu tempoh PKP. Kementerian itu berharap agar semua pihak khususnya pemain industri dan pengguna mengambil peluang sepenuhnya pembukaan aktiviti ekonomi di bawah sektor perdagangan dan pengedaran dengan mematuhi kesemua SOP PKP yang sedang berkuat kuasa. Nanta berkata kerjasama semua pihak penting dalam mengimbangi keperluan antara kelangsungan ekonomi negara dan mengawal jangkitan COVID-19. Sebelum ini, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa kerajaan mengambil keputusan membedarkan semula operasi kedai dobi layan diri dan kedai cermin mata kerana mengambil kira keperluan rakyat yang memerlukan perkhidmatan ini. Untuk pertanyaan lanjut, pemain industri dan orang ramai boleh menghubungi Sekretariat Perdagangan, Pengedaran dan Industri Perkhidmatan SPIP. Majlis Bandaraya Miri MBM berpuas hati akan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Pasar Besar Krokop. Datuk Bandar Adami berkata rata-rata pihak pengurusan gerai dan operator kedai makanan peka akan perkara tersebut. Pelanggan yang hadir juga dikehendaki mematuhi SOP tersebut bagi mengekang penularan COVID-19. Mereka mengamalkan penjarakan fizikal, menggunakan pelitup muka dan mengimbas suhu badan. Malah di pintu masuk dan keluar pasar tersebut dipantau oleh pihak penguat kuasa dan rela. Council has stationed our personnel enforcement and also rela people at the market from 7 o'clock in the morning. To control the crowd. If necessary, council will consider even to restrict the number of customers that can be inside the market. So, of course, we have also put up posters to remind customers inside the market to maintain social distancing. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Majlis Bandaraya itu menutup jalan Pantai Lutong yang dilaporkan tidak selamat dan sering dilanda banjir besar. Keadaan hujan lebat dan ribut petir serta fenomena air pasang besar sehingga 6.1 meter akan menyebabkan air naik hingga ke paras berbahaya. Sehubungan itu, MBM akan terus memantau keadaan semasa dan mengambil langkah pencegahan awal. Orang awam diingatkan untuk memberi kerjasama dan sentiasa mengikut arahan pemberitahuan jalan yang diletakkan di lokasi sebelum dan di sepanjang jalan Pantai Lutong. They are clearing. So once it is clear, then the road is open again. So only during night time we may close it because night time we cannot or we may not station people there to clear the woods and all that all the time. And also in the night time it is quite dark, so it's more dangerous lah. Sebanyak 4 buah rumah musnah terbakar di Kampung Hilir Sri Aman membabitkan 35 orang mangsa. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Negeri Sarawak Henry R. Dimansyah berkata, kebakaran itu bagaimanapun berjaya ditamatkan kira-kira jam 3.10 petang pada Sabtu. Operasi kebakaran berjaya dipadamkan pada kira-kira 3.10 petang tadi. Dan kebakaran telah melibatkan 4 buah rumah yang mana 2 buah rumah habis musnah 100%, manakala 2 lagi 90% musnah. 4 buah rumah ini telah melibatkan seramai 35 orang mangsa
yang mana terdiri daripada bayi, kanak-kanak dan juga orang dewasa. Tambah Hendry, sebanyak 6 anggota bomba telah dikerahkan ke lokasi kejadian yang turut dibantu oleh agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Punca kebakaran masih lagi dalam siasatan dan tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Baik, sebelum mengakhiri utama TVS hari ini, kami tinggalkan anda dengan video gelagat para pemuda dari Kampung Sejijak Kuching yang seolah berada pada acara regata. Teringat zaman saya kecil dulu, pantang nampak air, pasti ada sahaja aktiviti untuk dilakukan. Walau apapun, aktiviti yang dilakukan kita harus sentiasa menjaga kebersihan diri, patuhi SOP dan dengan itu, saya Luqman Muhammad. Dan saya Selasa Safian, salam hormat dan selamat malam. Saingan 30 berlepas iaitu Cahaya Zain mendahului iaitu Dang Balai dan juga Jang. Ya. Padang bol pakai yang berlomba bot perahu.